Hai guys, selamat kembali ke Kupi-Kupi Go. Anda bersama saya Ekram. Bak kata pepatah, hidup ni macam roda, sekejap kita di atas, sekejap kita di bawah. Itulah yang terjadi kepada bilioner-bilioner ini. Mengumpul harta untuk bertahun-tahun lamanya, tetapi menjadi miskin dalam sekelip mata. Dalam beberapa bulan ada yang menjadi miskin dalam masa 10 hari. Itu adalah kisah-kisah tragik kita pada hari ini. Ini adalah 5 bilioner ataupun orang kaya yang menjadi miskin. 5. Vijay Mallya, India, Raja Arak India. Di zaman kegemilangannya, Vijay membina kejayaan dari syarikat yang dikenali sebagai United Breweries Group. Mereka terlibat di dalam perniagaan menjual arak. Mereka memiliki syarikat penerbangan dikenali sebagai Kingfisher Airlines, terlibat di dalam pelaburan hartanah dan pembuatan baja. Bukan itu sahaja, dia pernah memiliki pasukan kriket dan pasukan Formula One India sebelum menjadi ahli parlimen. Selain daripada itu, dia diberikan gelaran King of Good Times disebabkan gaya hidup dia yang mewah dan suka berpesta. Tapi kehidupan glamour Vijay ni diselubungi dengan kontroversi. Sekitar tahun 2016, rahsia Vijay terbongkar. Rupa-rupanya, perniagaannya mengalami kerugian. Apa yang membuatkan dia nampak kaya adalah pinjaman yang dia buat daripada 17 bank di India dengan jumlah pinjaman sebanyak 1.2 bilion dolar. Pada ketika ini, skandal Vijay terlibat dengan jenayah terbongkar. Dia dituduh terlibat di dalam pengubahan wang haram dan mengelak dari membayar cukai. Pada tahun 2016, dia dikehendaki oleh pihak berkuasa India, tetapi dia sempat melarikan diri ke London sebelum sempat ditangkap. Pada Januari tahun 2022, pihak berkuasa menyita rumah mewah tempat kediamannya di London. Sementara, India masih lagi memohon supaya Vijay dihantar semula ke India untuk dibicarakan. Dahulugah dengan empayarnya, kini menjadi penjenayah yang dikehendaki. Itulah kisah Vijay Mallya. 4. Ike Batista, Brazil, menabur janji palsu. Pada tahun 2012, Ike Batista bukan sahaja lelaki terkaya di Brazil, tetapi dia juga pernah disenaraikan sebagai orang ketujuh terkaya di dunia dengan nilai aset melebihi 35 bilion dolar. Ini meletakkan dia sebagai golongan 1%er di kalangan Bill Gates, Jeff Bezos, Carlos Slim dan bilioner yang lain. Dia mengumpul asetnya melalui syarikat yang dimiliki, dikenali sebagai EBX Group. Ini adalah syarikat induk kepada 5 lagi buah syarikat perlombongan minyak, gas asli dan sumber mineral lain di Brazil. Syarikat-syarikat di bawah kelolaannya ini berkembang dengan sangat pantas disebabkan mereka menerima pelaburan luar. Ike menabur janji palsu kepada pelabur yang kononnya Brazil memiliki sumber minyak dan gas asli yang sangat banyak. Ini yang membuatkan pelabur yakin untuk melabur. Tetapi realitinya, simpanan minyak dan gas asli di Brazil tidaklah seperti yang digembar-gemburkan. Syarikat-syarikat perlombongan ini mempunyai masalah untuk menunaikan janji yang dibuat kepada pelabur. Sebagai contoh, mereka berjanji mahu menghasilkan 150,000 tong minyak mentah sehari, tetapi hanya mampu menghasilkan 15,000 tong sehari. Pada tahun 2013, maklumat ini semuanya terbongkar. Syarikat di bawah Ike rugi teruk, begitu juga dengan para pelabur. Mereka memutuskan untuk menarik balik pelaburan yang dibuat. Bagaikan jatuh di timpa tangga, sekitar waktu ini juga harga pasaran komuniti jatuh merundum. Syarikat-syarikat Ike diambang muflis. Setahun selepas itu pada tahun 2013, Ike kehilangan 90% aset pribadinya. Dari bernilai 35 bilion dolar, asetnya direkodkan merundum kepada 200 juta dan kemudian merundum menjadi negatif. Ditambah lagi dengan hutang sebanyak 1.5 bilion dolar. Satu ketika sebagai antara orang terkaya di dunia, kini kekayaan Ike hanya tinggal kenangan. 3. Sean Quinn Island, mangsa kemelesetan ekonomi. Ini adalah sebuah kisah klasik dari seorang biasa menjadi bilioner. Sean mula berniaga pada umur 14 tahun dengan modal 100 dolar. Dia memulakan perniagaannya menjual batu kepada jiran dan petani di sekitar kawasan kediamannya. Dari tahun ke tahun, perniagaan Sean berkembang dan syarikatnya ini dikenali sebagai Quinn Group. Sehingga pada tahun 2008, syarikatnya mempunyai perniagaan hartanah, perhotelan, insurans, syarikat membuat kaca, plastik dan simen.
Selain daripada tu, Sean juga mempunyai pelaburan di bank yang dikenali sebagai Anglo-Irish Bank. Dia mempunyai 28% saham di dalam bank tersebut. Pada tahun yang sama, Sean Quinn dinobatkan sebagai individu terkaya di Ireland dengan kekayaan mencecah sehingga $6 bilion. Namun begitu, kekayaan Sean ini tidak kekal lama. Sekitar tahun 2008 sehingga 2009, dunia digemparkan dengan kemelesetan ekonomi. Pada waktu ini juga kegiatan perniagaan Sean yang melanggar undang-undang didedahkan. Sean memiliki pelaburan yang dirahsiakan di Bank Ireland sebanyak 28%. Harga pelaburannya jatuh merundum membuatkan dia kerugian sebanyak $2.8 bilion. Dia juga didapati menggunakan dana syarikat insurannya untuk melabur di dalam hartanah, membayar hutang dan berjudi. Ini adalah satu kesalahan sebab dana yang ada di dalam syarikat insurannya bukan duit syarikat mereka tetapi milik pelanggan. Rentetan dari skandal ini, dia disaman sebanyak $3.5 juta. Tidak berhenti di situ, pada tahun 2008, syarikat insurannya kerugian sebanyak $999 juta dan $177 juta pada tahun 2009. Bukan itu sahaja, kesan dari kemelesetan ekonomi membuatkan harga hartanah runtuh, barangan yang dikeluarkan syarikat Sean jatuh nilai satu persatu, syarikatnya jatuh seperti domino. Pada tahun 2021, Sean Quinn, dahulunya orang terkaya di Ireland, terpaksa memfailkan muflis. Dilaporkan dia hanya ada simpanan sebanyak $15,000 dengan hutang kepada bank sebanyak $2.7 bilion. Itulah kisah Sean Quinn. 2. Jarl Gulfur Guðmundsson, Iceland, jatuh miskin hanya dalam beberapa bulan. Ini adalah individu yang dinobatkan oleh Forbes sebagai individu kedua terkaya di Iceland dan antara yang termiskin pada tahun yang sama. Pada tahun 2008, dia mempunyai aset sebanyak $1.1 bilion. Tapi pada bulan Disember tahun yang sama, asetnya dilaporkan sebagai kosong. Sekitar tahun 90-an, Jarl Gulfur membuka sebuah perniagaan minuman arak di mana minumannya dibeli oleh syarikat arak Heineken. Dia kembali semula ke Iceland dan mengembangkan perniagaannya melalui industri perkapalan, penerbitan, makanan, komunikasi dan hartanah, menjadikan dia salah satu daripada 2 bilioner di Iceland, di mana bilioner pertama adalah anak dia sendiri dikenali sebagai Thor Jorgolfsson. Di Iceland, dia dikenali sebagai bilioner yang suka menderma. Dia menggunakan kekayaan dan pengaruhnya untuk menolong komuniti. Dia juga memiliki pasukan bola sepak West Ham. Tapi semuanya berubah dalam sekelip mata bila dunia mengalami kemelesetan ekonomi pada tahun 2008. Syarikat dia mengalami kerugian yang sangat teruk. Dia terpaksa menjual aset untuk menanggung kerugian yang dialami. Bukan sahaja terpaksa berhadapan dengan kerugian, pendedahan tentang kegiatannya yang melanggar undang-undang juga didedahkan. Rupanya, selama ni Jarl Gulfur dan anaknya terlibat di dalam rasuah, mengelak dari membayar cukai dan pelbagai kesalahan lain. Kegiatan mereka inilah yang membolehkan mereka menjadi bilioner. Pada tahun 2009, Jarl Gulfur memfailkan muflis dengan hutang sebanyak $759 juta. Walaupun begitu, anaknya masih lagi bergelar bilioner sehingga hari ini dengan aset $2.5 bilion. Itulah kisah Jarl Gulfur Guðmundsson. 1. Bill Hwang, Amerika, jatuh miskin dalam 10 hari. Can we please welcome Bill Hwang up here? Please welcome Bill Hwang. Insiden ini berlaku pada tahun 2021. Mungkin adalah kisah yang paling tragik pernah berlaku di dalam dunia pelaburan. Bill Hwang, seorang usahawan dari Korea Selatan, berhijrah ke Amerika pada tahun 1982. Dia bekerja dengan seorang bilioner yang dikenali sebagai Julian Robertson. Pada tahun 2001, dia membuka syarikat pelaburannya sendiri dikenali sebagai Tiger Asian Management. Julian memberikan Bill pinjaman sebanyak $25 juta. Menakjubkan bila Julian berjaya mengembangkan $25 juta tersebut menjadi $5 bilion. Malang seribu
kali malang bila dia disabitkan bersalah menggunakan orang dalam untuk melabur dan terpaksa menutup syarikatnya pada tahun 2012. Sejurus selepas tu, dia membuka syarikat baru dikenali sebagai Archegos Capital Management dengan modal $200 juta. Pada waktu ini, dia adalah pelabur awal di dalam syarikat teknologi antaranya Facebook, Google, Netflix, LinkedIn, Microsoft dan Apple. Dan Bill berjaya mengembangkan nilai aset dari $200 juta menjadi $20 bilion. Hanya dalam masa 20 tahun, Bill Hwang mempunyai aset sebanyak $20 bilion. Tapi kekayaan ini tidak bertahan lama bila dia kehilangan semua aset yang dikumpul. Semuanya bermula pada 24 Mac bila sebuah syarikat dikenali sebagai Viacom CBS mengumumkan penjualan saham kepada orang awam. Bill Hwang melihat potensi syarikat ini dan melabur lebih dari apa yang dia mampu. Dia menggunakan leverage ataupun bahasa mudahnya, dia meminjam duit dari broker ataupun bank untuk melabur. Syarat leverage ialah kalau saham yang dilabur untung, keuntungannya berlipat kali ganda. Tapi kalau saham yang dilabur rugi, dia akan rugi berlipat kali ganda. Hari pertama, saham Viacom CBS mencanak naik, tidak sehingga pada hari kedua ia turun merundum. Begitu juga hari ketiga, keempat, pada hari ke-10. Dan disebabkan dia membuat pinjaman untuk melabur, dia berhutang dengan bank sebanyak $10 bilion. Aset yang dikumpul selama 20 tahun hilang dalam masa 10 hari. Hari ini, Bill Hwang tidak dapat dijejaki. Berkemungkinan dia masih mempunyai harta bukan dalam bentuk wang dan tidaklah muflis penuhnya. Itulah kisah Bill Hwang. Terima kasih kerana menonton. Itu adalah perkongsian kita pada hari ini. Di antara kisah-kisah di dalam senarai ini, mana satu yang anda rasa paling tragik? Pastikan anda tinggalkan pendapat anda di ruangan komen di bawah. Like kami di social media. Pastikan anda subscribe dan tekan butang lonceng untuk mendapatkan message setiap kali kami membuat naik video. Saya jumpa anda di episod yang seterusnya. Kopi Kopi Go, menarik setiap hari.